Hai semua, selamat pagi. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang kedua. Okey, kita sambung yang sebelum ini, kaedah mengukur dan menanda batas. Okey. Kita tengok 2.1. Mengukur dan menanda batas. Yang pertama, gunakan kayu panjang untuk memajak pada satu sudut di kawasan tanah yang telah dibajak dan digemburkan. Okey. Yang kedua, dengan menggunakan pita ukur, tarik memanjang mengikut panjang batas yang hendak dibina. Contohnya 9 meter. Okey, dan pasangkan kayu panjang. Okey, kayu panjang ni yang kamu cucuk tu, yang tajam hujung dia. Okey. Yang ketiga, dengan menggunakan pita ukur, tarik melebar mengikut lebar batas yang hendak dibina. Contohnya 90 cm ke 120 cm. Dan seterusnya ditanda dengan memasang lagi satu kayu panjang. Okey. Yang keempat, dari panjang tersebut, tarik pita ukur memanjang batas dan ditanda dengan kayu panjang yang keempat. Okey, macam yang kerangka batas yang kamu buat tu, sama. Okey, 4. Yang kelima, ikat tali mengikut ketinggian batas yang hendak dibina. Contohnya, 30 hingga 40 cm. Maka terbentuklah ruangan 4 persegi yang akan dibina batas yang bersaiz. Contohnya 15 cm tinggi, 90 hingga 120 cm lebar, dan 90 meter panjang. Okey. Yang keenam, dengan kaedah yang sama, buatkan tanda dengan kayu panjang pada jarak adalah 45 cm ke 60 cm, yang merupakan jarak antara batas dan juga sebagai alur batas. Okey, ini contoh dia. Okey, gambar rajah ini cikgu pernah tunjukkan dengan kamu dalam video yang sebelum ini. Okey, dalam Google Meet kita. Okey, ini rajah yang ke-6, contoh saiz dan ukuran batas yang akan dibina. Ini contoh dia, semua jarak, semua berapa sentimeter, semua sudah diberikan. Okey. Okey, ini aktiviti membina batas secara manual. Okey. Ini menggunakan cangkul. Okey, ini yang kita gunalah secara manual. Okey. Yang ketiga, jenis peralatan dan kaedah membuat batas. 3.1, jenis peralatan membuat batas. Yang pertama, kayu panjang digunakan untuk menanda batas yang telah diukur mengikut saiz yang dikehendaki. Yang kedua, pita pengukur. Ia digunakan untuk mengukur batas dari segi tinggi, lebar, dan panjang. Yang ketiga, tali digunakan untuk mengikat di kayu panjang yang telah ditandakan batas. Okey, ada 3 di situ. Kita tengok 3.2. 3.2 ini kaedah membina batas dengan menggunakan traktor 2 roda dan implemen pembatas rigger. Nombor 1. Traktor 2 roda atau lebih dikenali sebagai power tiller boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti pertanian seperti membajak, menggembur tanah, mengepam air, menarik trailer, dan lain-lain aktiviti pertanian. Untuk membuat batas, sejenis implemen perlu dipasang pada traktor 2 roda, iaitu rigger. Tengok rajah 8 dan 9. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ini dia. Rajah yang ke-8, penggunaan traktor 2 roda untuk menggembur dan membentuk batas. Ini merupakan kawasan tanaman yang sangat besar, yang luas. Okey, so boleh guna
traktor. Okey, kenderaan-kenderaan yang lebih besar mengikut keluasan tanaman yang kamu guna. Okey, raja yang ke-9, penggunaan garden tiller untuk pembentukan batas. Okey, ini adalah dia punya traktor. Okey, untuk pembentukan batas. Okey, yang kedua ni, langkah-langkah penggunaan traktor dua roda adalah A. Laras dan pasangkan rigger atau pembatas kepada traktor dua roda. B. Hidupkan enjin traktor dua roda dan mula memandu traktor dengan perlahan dan laraskan kedudukan rigger bagi menentukan kedalaman alur serta ketinggian batas. Mulakan membina batas dari kawasan tepi ladang dan memandu traktor sepanjang batas. Batas yang tinggi hendaklah dicangkul terlebih dahulu sebelum melangkah kepada batas yang lain. Kurangkan kelajuan mengikut keadaan seperti semasa membelok pada tanah yang tidak rata dan semasa memandu ke belakang. Jom kita tengok raja yang ke-10. Okey, ini contoh dia. Aktiviti membuat batas. Biasanya guna alatan ini kan. Okey, C. Kita tengok C ya. Okey, batas dibuat menggunakan traktor dua roda dengan ukuran lebar 90 cm, tinggi 15 cm dan panjang yang sesuai dengan kehendak masing-masing. Contohnya 9 meter. Okey. D. Buat batas mengikut arah dari utara ke selatan untuk menjamin supaya tanaman memperolehi sinaran cahaya matahari yang mencukupi dan seragam. Okey. E. Okey. Kita tengok E. Antara setiap batas jarakkan anggaran 45 cm hingga 60 cm dengan kedalaman 30 cm. Ruangan ini bertindak sebagai alur tempat saliran air dan laluan pekerja untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan tanaman. Okey. F. Batas yang dibina haruslah lurus dan mengikut saiz yang distorkan. Okey, kita rujuk raja 11. Okey. Ini dia. Okey. Batas dia memang menggunakan saiz dan ukuran yang diberikan. Okey, dia tak boleh sembarangan. Okey, raja 11 ini iaitu batas tanaman yang dibentuk dengan menggunakan traktor dua roda. Okey. Yang ketiga, kita tengok pula tentang keselamatan penggunaan alatan dan jentera. Okey, A. Operator ladang yang mengendalikan alatan dan jentera perlu mematuhi arahan keselamatan dan panduan penggunaan jentera berpandukan buku panduan penggunaan jentera iaitu manual yang disediakan oleh penghilang atau pembekal jentera tersebut. Okey, B. Kebanyakan kemalangan berlaku disebabkan oleh kecuaian atau kelalaian serta kurangnya pengetahuan kemahiran dalam pengendalian alat dan jentera ladang. C. Terdapat banyak kes kemalangan yang melibatkan pengendali alatan dan jentera ladang. Berikut ialah contoh kes yang biasa berlaku iaitu pemandu traktor dihempap oleh traktor yang terbalik, gagal mengendalikan engkol hingga menyebabkan kecederaan pada muka dan kepala akibat engkol tersebut melantun semasa menghidupkan enjin. Ketiga, tangan terkena tali sawat yang tidak mempunyai penutup. Keempat, kaki terkena bilah rotor semasa rotor sedang berpusing. Ada bahaya juga menggunakan traktor ini. Okey, kita tengok seterusnya. Langkah-langkah keselamatan yang harus dipatuhi oleh pengendali jentera ialah utamakan keselamatan, patuhi langkah keselamatan dalam pengendalian traktor dua roda. Okey. Kedua, yang kedua, dapatkan bimbingan tenaga pengajar sebelum mengendalikan jentera. Yang ketiga, memahami dengan teliti tentang prosedur untuk memastikan